Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Rara. Okey, hari ni kelas bersih hari ni? Bersih, Cikgu. Okey, tengok bawah ada sampah tak semua? Tak ada. Tak ada ya? Okey, cikgu nak tengok kehadiran ni. Okey, Rana binti Muhammad Yusof. Ya, hadir. Iskandar bin Haris. Hadir. Yusri bin Muhammad Yusof. Hadir, Cikgu. Aina bin Daud. Binti Daud. Hadir, Cikgu. Aiman bin Daud bin Mahmud. Hadir, Cikgu. Okey, semua ada ya? Hadir. Okey, kita akan mulakan kelas. Semua dah bersedia? Bersedia, Cikgu. Macam mana kamu bersedia? Ya, Okey, bersedia semua? sedia. Kuat lagi? Sedia, Cikgu. Okey. Hari ni cikgu akan mengajar bab 4 dalam RBT ya. Reka bentuk dan teknologi. Jadi cikgu akan beri kamu kertas A4. Okey, semua ambil. Okey, dalam ni ada objek rahsia. Jadi kamu perlu melukis semula objek di dalam kotak rahsia ini. Kotak misteri ini dalamnya ada objek yang kamu perlu lukis ya. Lukis cantik-cantik. Okey, boleh buka. Pilih satu ya. Okey, jadi kamu boleh lukis sekarang. Cikgu beri masa kamu 3 minit untuk lukis lakaran tersebut. Sekarang, Cikgu. Mula dengan sekarang. Fatimah, kamu dah lukis? Ryan, jangan main-main ya. Lukis elok-elok. Bagus ya Ali. Teruskan melukis. Okey, cikgu nak kamu lukis secara detail dan kemas. Siapa yang dah siap boleh bagi cikgu ya.
Okey, tinggal lagi masa 1 minit. Siapa yang dah siap boleh bagi cikgu sekarang. Cikgu nak ambil kertas kamu. Okey, Rohana Binti Maisah, siap? Siap cikgu. Okey, pegang dan tunjuk cikgu. Berdasarkan apa yang kamu lukis hari ini, apa yang kamu rasa cikgu akan ajar pada hari ini? Saya rasa kita akan belajar tentang lukisan cikgu. Lukisan? Okey, selain lukisan, apa yang kamu rasa? Apa yang kamu nampak dekat lukisan kamu? Sesuatu bentuk yang dilukis. Okey, mari sini cikgu tengok. Okey, ini merupakan lakaran yang kamu lukis. Objek tadi. Okey, hari ini kita akan belajar apa, Rona? Lakaran cikgu. Lakaran. Okey, betul. Hari ini kita akan belajar bab 4. Lakaran. Okey, apa yang kamu tahu tentang lakaran? Rohana, boleh bagi cikgu contoh? Lakaran untuk saya tak tahu cikgu. Okey, hari ini cikgu akan ajar lakaran. Objektif lakaran ialah, alamak, tak ada web pula. Okey, apa yang kamu dapat selepas belajar lakaran? Ialah kamu dapat, pertama, kamu dapat menakrifkan maksud lakaran. Kedua, kamu dapat menyenaraikan enam peranan lakaran. Cikgu. Dalam, ya saya? Perlu salin ke? Ya. Baik cikgu. Jadi, apa yang kamu dapat adalah apa, Rohana? Menakrifkan maksud lakaran. Yang kedua? Menyenaraikan 6 peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, betul. Okey, cikgu nak bagi tahu, lakaran merupakan contengan berbentuk garisan, gambar seperti gambar yang kamu lukis dan simbol bahasa yang menerangkan sesuatu Objek. perkara. Perkara. Okey. Okey, lakaran juga terdapat, okey, sejarah lakaran ia terdapat pada zaman purba, ya. So, kita akan tengok apa yang ada dalam kotak seterusnya.
Okey, ini kotak rahsia. Jadi kamu boleh tunjuk kat cikgu dan terangkan pada cikgu apa yang kamu nampak. Ambil dari atas. Orang dari zaman purba, cikgu. Okey, lukisan pada zaman dulu. zaman dulu. Apa yang kamu nampak lukisan tu? Lakaran yang bergaris, mempunyai simbol-simbol tertentu dan maksud-maksud tertentu. Tu, gambar seterusnya. Itu apa, Rona? Surat. Boleh tunjuk kat cikgu? Okey, batu bersurat ya, bukan surat. Batu surat. Yang menunjukkan tulisan Jawi. betul. Gambar seterusnya. Ini merupakan apa? Tunjuk kat cikgu, tunjuk kat semua. Apa yang kamu nampak? Lakaran daripada sudut-sudut atas tepi dan atas tepi Okey, ini merupakan lukisan kejuruteraan. lukisan kejuruteraan. Seterusnya. Tunjuk ke kawan-kawan. Apa yang kamu nampak? Bentuk Terdiri daripada bentuk apa? 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi lakaran merupakan boleh terjadi kepada 2 dimensi dan 3 dimensi. Okey, gambar seterusnya. Ini merupakan gambar lakaran baju kurung sebelum raya. Jadi ibu bapa ataupun saudara mara kamu kalau nak hantar baju kurung dekat tailor, kena hantar lakaran. Seterusnya. Sama juga kan? Tapi itu adalah baju pengantin, gaya yang berbeza. Jadi apa yang kamu dapat? Sejarah lakaran macam mana? Mempunyai banyak Sejarah lakaran ada pada zaman dulu. zaman purba. Kemudian lakaran juga Di batu bersurat. lakaran juga terbahagi kepada 2 dimensi dan 3 dimensi. Lakaran juga ada pada Lukisan kejuruteraan. okey dengan lukisan seni visual. Okey, boleh masukkan semula. Jika kita nak buat lakaran ni kita paling tak boleh guna alatan apa? Ada tak dalam kotak tu? Iaitu pembantu lukisan seperti pembaris. Memang tak boleh guna dalam Lakaran. dan atau jangka. Lukis. Jadi faham? Faham, cikgu. Okey, seterusnya cikgu nak ajar mengenai
lakaran dalam reka bentuk. Okey. Cikgu akan bagi lembaran satu persatu. Cikgu, saya salin dulu. Boleh. Sambil-sambil tu ambil kertas ni ya. Baik, cikgu. Okey. Okey. Dah ya Rana? Dah, cikgu. Okey, pertama peranan lakaran dalam reka bentuk. Yang pertama ialah mempercepatkan pembangunan konsep. Dalam gambar tersebut, apa yang kamu nampak? Bag. Bag, lukisan konsep A. Dia mengutamakan ruang yang lebih luas untuk penyimpanan. Roda besar bagi menarik beban serta pemegang yang besar bagi memudahkan beg ditarik. Konsep B pula, Rona sila baca dengan kuat. Mengekalkan ciri-ciri beg sekolah tetapi reka bentuknya lebih ergonomik. Roda yang lebih kecil serta pemegang yang boleh berputar akan ditambahkan pada beg tersebut. Okey, daripada konsep A ke konsep B. Okey, konsep C. Ini lembaran kedua. Apa yang beza kamu nampak sekali? Apabila sampai ke konsep C, beg tersebut telah menambah ruang penyimpanan pada bahagian hadapan beg bagi mengurangkan beban menggalas pada bahagian belakang. Jadinya, apa yang kamu faham? Banyak konsep yang boleh digunakan dalam lakaran. Betul. Sama juga seperti gambar Kereta. salah. Apa-apa objek ataupun yang kita akan cipta, kita akan ada pembangunan konsep. Faham, cikgu. B. Yang kedua, asas komposisi untuk ilustrasi. Okey, kereta tersebut mempunyai pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi, dan ada sekali pandangan perspektif. So, lakaran merupakan suatu kaedah yang cepat dan pantas untuk menunjukkan komposisi komponen dalam ilustrasi awal sesuatu reka bentuk. Okey. Lembaran seterusnya. Medium komunikasi dengan pelanggan. Jadi, lakaran ni digunakan untuk kita tunjuk dekat pelanggan. Konsep apa yang kita gunakan untuk pelanggan tu tahu dan sedia maklum tentang projek yang kita nak buat. Kita nak reka. Okey, kita seterusnya. Eksplorasi visual. Lakaran boleh digunakan sebagai catatan aktiviti dan eksplorasi mereka. Maksudnya apa, Rona? Kita senang untuk berkomunikasi sesama pelanggan. Okey, betul. Pelanggan, mereka menunjukkan beberapa visual rekaannya melalui lakaran. Nampak tak tayar tu? Dia upgrade dia punya gambar. Manakala lampu pun sama. Dia punya side mirror pun sama. Dia tukar. Dan yang terakhir, lakaran merupakan penyelesaian perincian visual. Visual. Dapat tak, Rona?
Cepat, cikgu. Okey, apa itu penyelesaian perincian visual? Lakaran diperincikan dengan menambah pelbagai elemen berasaskan prinsip reka bentuk. Betul. Jadi terdapat 5 elemen dalam mengetahui peranan Prinsip dalam reka. bentuk. Yang pertama, Elemen. Oh, yang pembangunan konsep. Yang pertama apa? asas komposisi untuk ilustrasi. Mempercepat pembangunan konsep. Mempercepat. Pembangunan konsep. Yang kedua, Asas komposisi untuk ilustrasi. yang ketiga, Medium komunikasi pelanggan. yang keempat, Eksplorasi visual. yang kelima, Penyelesaian perincian visual. okey. Seterusnya cikgu nak ajar jenis-jenis lakaran. Okey, jenis-jenis lakaran. Dah dapat belum lembaran cikgu bagi? Belum. Okey, ni ada dua ya. Okey, jenis-jenis lakaran. Yang pertama, lakaran peribadi atau contengan. Betul ke tidak? Betul. Okey, lakaran peribadi dan contengan ni, ia tidak kemas, tidak tersusun dan dilukis dalam buku lakaran. Lakaran ini penting untuk penyediaan konsep produk. Nampak tak gambar kat situ? Dia ada dalam buku. Dia memang tak kemas dan suka-suka dilukis. Yang kedua, lakaran penerokaan. Lakaran ini biasanya lebih kemas, dilakar untuk dibuat perbandingan dengan produk yang sedia ada dalam pelbagai aspek evolusi dari segi bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Maksudnya apa, Rana? Maksudnya lakaran yang kedua lebih tersusun daripada, lebih kemas daripada lakaran yang pertama. Dan berbeza dari aspek. Aspek bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Okey, dia kasih tahu contoh ya. Lakaran teknikal. Penghasilan lakaran teknikal menggambarkan lakaran ceraian, kerata rentas dan pelbagai sudut pandangan. Lakaran ini mengandungi apa, Rana? Perincian dimensi yang dapat membantu mereka menggambarkan rekaan produk yang akan dihasilkan. Okey. Nampak tak gambar tu? Dia ada 400 mm bertangkai. Maksudnya detail dalam gambar tersebut ada. Jadi kita tahu selok-belok produk yang kita cipta. Yang keempat, Lakaran perkembangan idea. lakaran ini digunakan untuk menunjukkan kesemua lakaran objek bermula daripada idea pertama hingga ke objek terakhir yang hendak dibuat. Okey. Nampak tak daripada bentuk kotak yang berdaun itu terjadinya sebuah beg tangan. Dan yang terakhir, yang kelima, Dan lakaran persembahan. lakaran persembahan membantu pelanggan memahami konsep rekaan. Maksudnya lakaran yang Lengkap. okey, ini baru yang terakhir.
Lakaran digital. Teknik melakar secara tradisional dengan penggunaan pensel dan kertas telah diinovasikan seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Anda boleh menggunakan alatan gadget dan aplikasi terkini untuk melakar rekaan supaya hasil persembahan lebih Menarik. Okey. Cikgu akan berikan kotak rahsia, beg rahsia. Okey, kamu teka apa di dalam beg ni? Berdasarkan jenis lakaran. Ada 2 ya. Kalau ini apa? Jenis lakaran. Apa yang kamu nampak? Yang pertama iaitu Lakaran peribadi atau centengan. lakaran peribadi atau contengan. Okey, yang kedua. Ambil. Okey, kalau tu apa? Yang terakhir tadi. Lakaran digital. Apa yang kamu tahu dalam tu ada apa? Ada aplikasi lakaran yang lebih menarik. Betul. Jadi kamu boleh melakar lakaran dalam objek ini. Apa nama objek ni, Rana? Tablet. 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 Okey. Okey. Sekarang cikgu nak kamu bincang dalam kumpulan. Okey, boleh cikgu ambil balik barang-barang cikgu? Okey. Okey. Kelas kita telah tamat sekarang. Okey, Rana, boleh awak simpulkan apa yang kamu dapat belajar hari ni? Saya dapat mempelajari tentang lebih mendalam tentang lakaran. Dan lakaran mempunyai banyak jenis. Lagi? Lakaran tidak memerlukan pembaris atau sebarang alatan. Betul. Okey. Seterusnya cikgu nak tanya, apa yang kamu dapat simpulkan pelajaran hari ini dalam kehidupan seharian anda? Saya dapat menempah baju dengan menggunakan lakaran. Okey, betul. Setiap reka bentuk mempunyai elemen. Elemen apa tu? Elemen Lakaran dalam bentuk 2D dan 3D. okey. Jadi pelajaran kita akan tamat pada hari ini. Jadi kamu perlu mengulang kaji dan buat latihan pengukuhan yang berada dalam buku teks ya. Baik, cikgu. Siapkan nota lengkap yang saya akan semak pada kelas seterusnya. Dan yang terakhir, kamu perlu melukis lakaran objek sebagai tugasan di rumah. Baik, cikgu. Lakaran objek yang anda lukis tidak dibenarkan melukis menggunakan pembaris atau jangka lukis. Okey semua, terima kasih. Terima kasih, Cikgu Rara. Okey, sama-sama.
Siswa. Terima kasih, Go.